أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتمه التسليم على الحبيب الشافي سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم افتح علينا فتوح العارفين يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا علما. اللهم ارزقنا فهما يا عليم. اللهم ارزقنا متابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وفعلا وقولا وعبادة وعملا صالحا. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. Al-Fadilah Tuan Imam, Al-Afadilah Tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah, para imam, para bilal, pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa Masjid At-Taqwa, muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tamanya syukur yang tidak terhingga kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan kurniaannya pada malam yang berbahagia ini kita diberikan kesempatan peluang seterusnya untuk berada di dalam tempat yang mulia, majlis yang mulia, dalam bicarakan tentang insan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitulah junjungan besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kemuliaan buat kita semua di sisi Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi memberkati lagi majlis kita pada malam ini, seperti biasa saya mengajak diri saya dan para jemaah sekalian untuk kita sama-sama basahkan lidah
dengan berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selawat yang dipanjatkan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Menerusi kitab Rahiqul Makhtum karangan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain amin. Yang ada kitab muka surat 324. Pada muka surat 324 yang bawah sekali, pada tajuk Mekah mendapat berita kekalahan. Tajuknya iaitulah Mekah mendapat berita kekalahan. Kita telah bincangkan bagaimana keadaan bumi Mekah Al-Mukarramah, yang mana mereka ini adalah mewakili orang-orang Quraisy ataupun orang-orang kafir musyrikin Quraisy yang menghantar ketenteraan yang dipimpin oleh Abu Jahal dan mendapat berita tentang kekalahan tentera mereka. Jadi antara yang telah dibincangkan, yang telah dibicarakan pada kuliah yang lalu, iaitulah bagaimana Sayyidina Abu Rafi' yang merupakan khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menceritakan bagaimana Abu Lahab bila sampai berita tentang kekalahan, dan dia marah, dia mengamuk dan terus memukul Abu Rafi', sehinggalah selepas daripada peristiwa itu dia terus pergi dan dia sebutkan bahawasanya Abu Jahal tinggal selama 7 hari sahaja selepas daripada peristiwa itu. Hayat hidupnya selepas dipukulnya Abu Rafi' kerana marah yang amat bila mendapat berita tentang kekalahan tentera musyrikin Quraisy di medan Badar, sehingga dipukulnya Abu Rafi'. Abu Rafi' ni dia ada tuan dia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak ada tuan. Ketika tiada tuan dia, dipukul oleh Abu Lahab. Jadi Abu Lahab, tuan-tuan, kerana malu yang amat, marah yang amat, dipukulnya, dilepaskan kemarahan itu kepada Abu Rafi'. Jadi setelah dia pukul beberapa kali, kemudian dia terus meninggalkan Abu Rafi'. Kata Abu Rafi', aku melihat Abu Lahab semenjak daripada itu umurnya hanya 7 hari. Lepas 7 hari dia meninggal dunia dalam keadaan yang sungguh hina, dalam keadaan yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini membenarkan
apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Benar firman Allah Subhanahu wa taala. Quran ni tu sebab kita baca Sadaqallahul Azim. Surah Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tab, yang bermaksud binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab dan binasalah ia bersama. Dan surah itu turun ketika mana awal dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di awal dakwah. Jadi turun tabbat yada abi lahabin wa tab. Tak kala mana dia sebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Bukit Safa. Disebut Nabi sallallahu naik atas Bukit Safa berdakwah, dia sebutkan Nabi, tabban laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad. Dia sebutkan dulu kepada Nabi, alihadza jama'tana, adakah kerana ini engkau himpunkan kami? Maka turun ayat tabbat yada abi lahabin wa tab. Turun ayat ni menyebutkan tentang kecelakaan yang sebenar itu menimpa kepada Abu Lahab. Kata guru kami, tuan-tuan, bahawasanya ini antara bukti mukjizat Al-Quranul Karim, benarnya Al-Quran. Sebab kalau diikutkan peringkat dakwah masih lagi pada permulaan dakwah, masih awal lagi. Kalau ikutkan Abu Lahab ni ada peluang lagi lah, tuan-tuan, ada peluang masuk Islam. Kalau dia masuk Islam, nescaya Quran ini tidak benar. Kalau dia masuk Islam, maknanya Quran itu tak benar. Tapi Quran ini benar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya sampai hujung ayat dia, sampai hujung ayat. Walaupun dia tidak bersama dalam medan Badar Al-Kubra, Allah Ta'ala menimpakan kebinasaan itu sepanjang kehidupan dia. Maknanya sampai hujung ayat, sampai hujung hayat dia tetap tidak kembali ataupun tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu laknat kepada orang bukan Islam ni, tuan-tuan, Quran sebut innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, wa matu wa hum kufar, dan dia mati dalam keadaan kafir. Jelas Quran sebut. Maknanya laknat kepada orang yang kafir semata, ianya tidak dibenarkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tak boleh suka-suka nak melaknat orang bukan Islam. Tak boleh suka-suka nak laknat. Lagi-lagi kalau mereka ni, tuan-tuan, apatah lagi mereka yang cintakan kepada keadilan, kebaikan dan sebagainya. Sebab boleh jadi hujung hidupnya dia beriman, boleh jadi dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu ayat tu sebut jelas, wa matu wa hum kufar, orang kafir dan mati dalam keadaan kafir. Tu kalau dia mati dalam keadaan kafir, ulaika alaihim la'natullah, mereka itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru laknat Allah, wal malaikati wan nasi ajma'in, laknat malaikat dan juga manusia seluruhnya. Tapi kalau dia hidup dia dalam keadaan kafir, kita sebut kafir lah, bahasa, walaupun nampak macam bahasa kasar, tak boleh suka-suka laknat orang bukan Islam ni. Melainkan kalau dia memang jelas musuh kepada Islam, musuh Islam, itu jelas, dan mati dalam keadaan kafir. Kalau mati bukan mati ataupun kita sebut dia masih lagi dalam keadaan kafir, belum sampai hujung nyawa dia, sebenarnya ada peluang untuk dia, maknanya kembali ataupun dia memeluk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Abu Lahab memang mati kafir. Jelas menunjukkan Quran itu benar daripada Allah. Kita baca surah tabbat yada abi lahabin wa tab, menunjukkan Quran ini benar daripada Allah. Quran ni kita baca Sadaqallahul Azim, maha benarlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung. Kita terjemahkan maha benar. Sebab tu kalau kita sebut Sadaqallahul Azim, tuan-tuan, adabnya tak boleh kita menyebutkan melainkan dengan baca Quran. Sebab ada orang dia kadang-kadang dia buat gurauan, buat gurau-gurau, dah habis sembang, dah habis cakap Sadaqallah,
Sadaqallahul azim. Apa pula sadaqallah? Dia yang sembang, kan? Bukannya firman Allah. Kalau Quran bolehlah kita sebut sadaqallah sebab dia firman Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang kita ni orang Melayu lah terutamanya, dia ingatkan asal benda dah habis dia, kan? Contohnya barang sekian dah habis, sadaqallah, dia kata sadaqallah. Ini istihza, main-main tuan-tuan. Dan gurau-gurau yang seperti ini tidak dibenarkan. Benda yang main-main macam ni tak boleh tuan-tuan, jangan suka-suka. Sadaqallah, majlis dah habis lah, sadaqallahul azim. Mana pula sadaqallahul azim majlis dah habis? Sadaqallahul azim ni hanya selepas baca Al-Quran. Beginilah Mekah menerima berita kekalahan itu. Bawah sekali itu, muka surat 324. Ianya menimbulkan kesan yang sangat buruk dalam diri mereka, sehingga mereka mengambil keputusan melarang daripada meratap mangsa yang terkorban. Dia larang orang-orang musyrikin punyalah malu tuan-tuan menerima berita kekalahan. Manakah tidak, mereka dah, kan? Sebelum ni mereka yang seksa orang Islam, mereka lah yang menguasai, mereka lah yang selalu menindas orang-orang Islam, pula tu dengan kelengkapan yang mencukupi. Tiba-tiba kalah, memang malu sungguh, dapat berita yang sungguh memalukan. Pula tu yang mati pula ramai daripada kalangan pembesar-pembesar, panglima mereka yang mati dalam peperangan Badar. Jadi rasa malu yang amat. Oleh kerana malu yang teramat ini, mereka telah melarang, dibuat keputusan, iaitu melarang mana-mana ahli keluarga untuk meratap mangsa yang terkorban. Tak boleh menangis, tak boleh meratap. Bayangkanlah kalau kita memang, kan, rasa dalam keadaan nak menangis, tiba-tiba kena tahan menangis, kan? Ahli keluarga yang terdekat meninggal, biasalah sedih, kan? Nangis, rasa nak nangis, jadi takkan nak tahan, kan? Rasa terseksa tu kalau tahan menangis. Kalau orang psikologi dia tahulah bab ni tuan-tuan, macam mana tahan menangis. Sebab tu budak-budak kalau dia menangis, kalau boleh dia kontrol, jangan terus suruh dia berhenti nangis, biar dulu, kan? Bagi dia keluar menangis tu, jangan terus diam sudahnya dia berhenti. Sebenarnya kita telah menyekat tu dia punya perasaan tu. Kadang-kadang itu yang terpendam dan sebagainya. Macam kita ketawa juga, kalau tuan-tuan biasa dengar orang, kan, buat kelakar, rasa nak ketawa, sembang dengan kawan-kawan, tiba-tiba tuan-tuan tahan ketawa, tahan ketawa, jadi agak terseksa. Jiwa tu terseksa rasanya bila tak boleh ketawa, kan? Wallahu a'lam. Jadi orang yang menangis, yang sepatutnya memang tengah sedih sangat, tiba-tiba kena tahan menangis. Kerana apa? Kerana untuk menutup malu mereka terhadap orang-orang Islam. Jadi cerita tentang tahan menangis ni tuan-tuan disebutkan di dalam riwayat. Ada cerita pelik dan lucu yang pernah dirakamkan, ialah tentang Al-Aswad bin Al-Muttalib. Al-Aswad bin Al-Muttalib, kalau ikutkan, dia adalah sepupu kepada Abdul Muttalib bin Hashim. Al-Muttalib adik kepada Hashim bin Abdul Manaf. Jadi anaknya namanya Al-Aswad bin Al-Muttalib, yang kehilangan 3 orang anaknya di dalam peperangan Badar Al-Kubra. Al-Aswad bin Al-Muttalib ni, dia seorang yang buta dan rasa sangat hendak menangis atas kematian anak-anaknya. Anak 3 orang mati tuan-tuan, 3 orang mati, bukan seorang pun. Kalau anak dah namanya anak, memang perasaan sedih tu memang, kan, tak dapat lagi lah. Pernah, kan, berlaku, kan, dalam negara kita tentang, kan, seorang budak yang dibunuh, budak kecil, apa nama, Nurin kalau tak silap, kan, bulan Ramadan. Lama, cerita lama dulu tuan-tuan. Yang si ayahnya mula-mula bila ditemui anak tersebut dalam keadaan bercerai-berai anggota dia, si ayah ni mula-mula kata itu bukan anak,
Tapi setelah dia diajak untuk mandikan anak tersebut, jadi bila dia pegang kan, ni subhanallah ni nak sebut, seorang ayah naluri ibu, bila pegang anak dia tahu itu anak. Pegang anak dia baru tahu itu anak dia. Walaupun rupa tu bukan rupa anak. Jadi bila dia pegang tangan anak dia, dia mandikan kaki, walaupun rupa dah tak nampak dah. Jadi menangis tuan-tuan. Berita tu bila tahu bahawasanya budak tersebut kan, Nurin, yang namanya Nurin tu memang disahkan oleh ayahnya, itulah budaknya yang meninggal dunia, telah dibunuh kan. Memang Allahu Akbar, satu Malaysia menangis masa tu, saya ingat lagi. Dengan kita yang tengok berita tu pun menangis juga. Ni perasaan sedih walaupun anak orang berlaku dalam negara kita. Itu anak orang, tak boleh nak gambarkan kalau ianya berlaku dengan ahli keluarga kita. Bagaimana peristiwa anak-anak tahfiz yang terbakar. Tuan-tuan memang sedih, satu Malaysia menangis. Anak-anak tahfiz Ittifaqiyah tu kalau dengar ceritanya, ya Allah, mula-mula menjerit tuan-tuan kan. Dan ada salah seorang daripada mereka ni pelajar saya, bekas pelajar, budak baik pula tu. Bila tahu dia pula yang menjadi mangsa, kita guru pun, bekas guru pun sedih kan. Budak baik yang meninggal dunia, sedih tuan-tuan, menangis juga. Jadi perasaan sedih ni memang subhanallah, Allah SWT anugerahkan kan, pada jiwa manusia ada rasa sedih, ada rasa gembira, ada rasa waktu sedih. Lebih-lebih lagi kehilangan orang yang tercinta, kehilangan orang yang tersayang. Dalam peristiwa ni Al-Aswad bin Al-Muttalib kehilangan 3 orang anak dia. Jadi dia memang rasa nak nangis sangat, tapi orang Quraisy dapat keputusan tak boleh menangis. Tahan dia, dah lah orang tua, dah lah buta pula tu, makin kesian, tak boleh menangis. Kalau boleh menangis okeylah juga, tak boleh menangis tuan-tuan. Sehinggalah pada suatu malam dia mendengar suara seorang wanita yang meratap. Lantas segera khadamnya pergi melihat dengan katanya, pergilah tengok kalau sudah dibenarkan untuk meratap. Rupanya dia dah tahan-tahan kan, perasaan tu kan, nak tunggu dibenarkan masa untuk menangis, dibenarkan masa untuk meratap. Maknanya terseksa rupanya kalau tak dapat menangis. Tak dapat menangis itu terseksa bila tertahan-tahan. Sebab tu kalau ada orang kehilangan orang yang tersayang, dia punya sedih bukan sehari, bukan sehari dua tuan-tuan. Ada main kan, seminggu tak habis lagi, sedih lagi. Seminggu nak bagi rawat tu, ya Allah kan, seminggu, ada 2 minggu, ada sebulan, makan bulan pun ada, ya Allah. Kalau cerita Piramli kan, ibu mertuaku sampai buta. Tak tahu cerita betul, sampai buta kan, meratap pemergian isteri. Punyalah sayang kat bini kan. Baik, Allah saya sama balik pada cerita, takut pergi jauh kan. Jadi dia kata kepada khadam dia, pergilah tengok kalau sudah dibenarkan untuk meratap. Rupanya terpendam rasa nak menangis tu, ya Allah, tahan lama. Apakah orang Quraisy sudah mula meratap terhadap keluarga mereka yang terkorban? Mudah-mudahan dapatlah aku menangisi kematian Abu Hakimah, anaknya, kerana jiwaku ini sudah terbakar rasanya, dah tak tahan dah. Ya Allah. Kemudian khadam ni pun pergi tengok kan, suara wanita tadi, suara siapa, dia tengok kembali dan memberitahu wanita itu meratap kerana kehilangan untanya, bukan sebab ahli keluarga ataupun telah dibenarkan. Dan semua orang meratap kepada kehilangan ahli keluarga. Rupanya wanita tadi itu menangis sebab unta dia mati. Tatkala itu Al-Aswad bin Al-Muttalib tidak dapat mengawal dirinya, lagi rasa nak menangis. Ketahu pula perempuan tadi bukannya menangis disebabkan ahli keluarga, rupanya sebab unta pula, lagi rasa nak menangis. Akhirnya terkucil juga dia. Terkucil maknanya menangis juga, termenangis juga dia, tak dapat mengawal dirinya, lalu meratap-ratap dengan bersyair untuk dia melepaskan dan meluahkan perasaan sedihnya yang teramat. Lalu dia menangis dalam keadaan dia mengeluarkan ratapan dengan kata-kata syair.
Syairnya yang dalam terjemahan menyebutkan, patutkah dia menangis gerangan unta yang hilang, lantas menghalangnya tidur yang panjang. Usah ditangisi hilangnya unta muda. Tangisilah badar yang melenyapkan kebahagiaan. Tangisilah badar untuk singa-singa Bani Husain, Bani Makhzum dan keluarga Abu Al-Walid. Tangisilah kalau ditangisi untuk Uqail. Tangisilah untuk Harith singa Al-Aswad. Tangisilah, mereka tak perlu disebut semuanya. Abu Hakimah yang tiada tolok bandingnya. Ingatlah selepas mereka ramai menjawat tuan, andai bukan perang Badar, tiadalah mereka menjadi tuan. Inilah antara syair yang telah dinukilkan oleh Al-Aswad bin Al-Muttarib saat dia meratap tangisan terhadap anak-anaknya yang telah mati di medan Badar Al-Kubra. Muslimin, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, demikian adalah tentang bagaimana perasaan sedih, perasaan yang agak memalukan saat mereka orang-orang Quraisy menerima berita kekalahan di bumi Mekah Al-Mukarramah tentang kekalahan orang-orang Quraisy di medan Badar Al-Kubra. Adapun di Madinah Al-Munawwarah suasana berbeza pula. Bagaimana orang-orang Madinah menyambut berita kemenangan? Sebab dekat Madinah, tuan-tuan, ada musuh Nabi, ada musuh. Antaranya daripada kalangan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi ni rupa-rupanya mereka dah sebarkan berita kekalahan terlebih dahulu. Yahudi ni memang pandai buat cerita. Khabar-khabar palsu ni memang dia kepala. Jadi siapa-siapa yang suka bawakan cerita-cerita palsu, cerita-cerita yang bukan-bukan, memang perangai macam perangai Yahudi. Yahudi memang itu antara sikap dia lah. Berita yang benar belum sampai lagi, tapi dia dah bagi tahu dah kepada orang-orang di Mekah bahawasanya tentera Muhammad telah kalah di medan Badar. Sure, confirm. Sebab apa? Dia tengok bilangan 300 tu pula berhadapan dengan 1000 orang. Berita ni pula telah disiarkan, telah disebarluaskan kepada seluruh orang-orang Madinah. Jadi menyebabkan orang Islam Madinah pun ramai, mereka ni agak sedih menerima tentang berita kekalahan tersebut. Muslimin, para jemaah yang dirahmati Allah SWT sekalian, tapi bila sampai wakil daripada Nabi SAW, beritanya berbeza. Jadi sebutkan di dalam kitab, setelah orang-orang Islam mendapat kemenangan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuskan 2 orang untuk menyampaikan berita gembira itu terlebih dahulu kepada penduduk Madinah Al-Munawwarah. Maknanya Nabi SAW bukan pulang membawa berita. Nabi SAW utuskan orang dulu, utuskan 2 orang sahabat untuk menyampaikan berita tersebut. Iaitulah utusannya 2 orang. Diutusnya Sayyidina Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu sebagai penyampai berita kepada penduduk Madinah di kawasan tinggi, dan Sayyidina Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu sebagai penyampai berita kepada penduduk di kawasan rendah. Jadi ada 2 orang. Seorang Sayyidina Abdullah bin Rawahah, seorang lagi Sayyidina Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Sebelum itu, orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik kita sebutkan tadi telah membuat cerita yang bukan-bukan di Madinah, sehingga tersebar kononnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah terbunuh. Maknanya bukan berita kekalahan je yang mereka telah sebar luaskan, bahkan berita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah terbunuh di medan Badar pun mereka telah sebar luaskan. Punya jahat orang Yahudi.
termasuk dengan orang-orang munafik. Sebab tu berita daripada orang munafik, tuan-tuan jangan percaya. Bila mereka berbicara, bohong. Itu Rasulullah SAW bersabda, ayatul munafiqun salas, tanda-tanda orang munafik ni ada 3. Idza haddatsa kadzaba, bila dia berbicara dia berbohong, bicara bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, bila dia berjanji dia memungkiri janji. Wa idza tumina khana, bila dia diberikan amanah dia khianat dengan amanah. Jadi kalau dia sembang tu kan, mula-mula tu kan dah bohong lah. Jadi bohong tu memang makanan orang munafik. Tak boleh percaya. Orang Yahudi pun macam tu jugalah. Dalam bab menyebar luaskan berita palsu ni memang kebiasaan mereka. Bohong tu adalah kebiasaan bagi orang-orang Yahudi dan juga orang munafik. Disebarkan tentang berita Nabi SAW telah dibunuh. Tuan-tuan, ni bukan berita main-main, berita kena bunuh. Saya teringat kan, Allahumma salli ala Muhammad, dulu-dululah cerita Allahumma salli ala Muhammad, almarhum kan Datuk Ustaz Ismail Qamus kan, berita tentang dia meninggal dunia saja tuan-tuan. 3 kali meninggal dunia. Ni bukan masa dia meninggal ni, yang masa hidup dia. Kan sampai satu masjid tu buat tahlil siap dah. Kan sebab apa? Mendengar berita Ustaz almarhum lah kan meninggal dunia, padahal orang tengah hidup lagi, masa terhidup lagi lah. Tapi nak ceritakan siapa bawa berita yang bawa berita meninggal sampai 3 kali. Begitu juga Ustaz Haslin, ada juga berita dia dah meninggal. Jadi Allahu Akbar, nak kata orang, maknanya sebar luas cerita palsu ni orang kita ni pun ada kan, orang kita pun ada, orang Malaysia kita ada juga cerita palsu. Itu dah dahsyat dah. Yang lebih dahsyat lagi, ada yang percaya pula kan, dah percaya disebarkan pula, share pula, lagi bertambah-tambah. Sebab tu Quran sebut je lah kan, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Orang beriman kan, bila datang kepada kamu satu berita daripada orang fasik, jangan terus percaya kan. Dapat berita percaya, ni kan, bukan ciri orang yang beriman. Allah Ta'ala sebut fatabayyanu, tabayyun dulu. Lagi pula cerita mati kan. Sebagaimana orang Yahudi dia bawakan berita tentang kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi tahu kepada orang Madinah bahawasanya Nabi SAW telah terbunuh. Apabila salah seorang munafik melihat Sayyidina Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu datang menunggang unta milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan pula nak jadi cerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa menghantar utusan Sayyidina Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, diberikan keistimewaan Sayyidina Zaid ni naik unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu keistimewaan. Sampaikan bila Sayyidina Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu tiba di Madinah, sedang menunggang unta Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang munafik melihat itu dengan berkata bahawasanya memang benarlah Muhammad telah dibunuh. Itu yang dia nampak. Sebenarnya kemuliaan buat dia naik unta Nabi SAW bagi naik. Bukannya maksud berita Nabi SAW dibunuh, tapi ni pandangan orang, pandangan dia. Orang munafik nampak macam ni. Nampak Sayyidina Zaid bin Harithah naik unta Nabi, dan sebenarnya asalnya Nabi SAW berikan tunggangan tersebut sebagai kemuliaan kepada Sayyidina Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Sayyidina Zaid ni dia anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah diberi nama Zaid bin Muhammad dulu semasa di Mekah. Zaid bin Muhammad. Nabi SAW kematian anak lakinya, tiba-tiba datang Sayyidina Zaid bin Harithah. Tapi Quran sebut ud'uuhum li abaihim huwa aqsatu 'indallah.
Jadi tetaplah dengan Sayyidina Zaid bin Harithah. Jadi ada keistimewaan dia di sisi Nabi SAW. Untuk menyampaikan berita itu, Nabi SAW sediakan unta qaswa. Jadi itu yang benarnya, itu yang sebenar. Berita yang sebenarnya, kemuliaan untuk Sayyidina Zaid bin Harithah menaiki unta Nabi SAW untuk menyampaikan berita kemenangan. Tapi dilihat oleh pihak musuh, oleh pihak munafik, dia kata apa? Betullah Muhammad telah dibunuh. Sebab tu hati-hati tuan-tuan. Kita nak sampaikan apa-apa berita, nak tayangkan berita, kalau boleh janganlah satu-satu berita itu ianya boleh membawakan syak wasangka yang bukan-bukan. Kadang-kadang orang ni tengok macam ni, kadang-kadang orang ni dia faham macam ni. Kita tayangkan kegembiraan kita, tapi orang lain tengok yang ni macam ni, yang ni macam ni. Kalau musuh kita tengok lain, sahabat kita dia tengok lain, hati-hati. Baik, balik pada cerita, orang munafik kata memang benarlah Muhammad telah dibunuh, ini unta dia. Kata orang munafik, kita kenal benar, dan ini pula Zaid yang tidak tahu untuk berkata apa-apa kerana takut dan datang bagaikan orang yang tewas, kata orang munafik ini. Maka apabila dua orang utusan itu sampai, orang-orang Islam pun mengerumuni mereka untuk mendengar berita yang akan disampaikan. Betul ke? Berita yang dah viral, yang dah diwar-warkan, kalah, Nabi SAW telah terbunuh. Pula nampak Al-Qaswa bersama dengan Sayyidina Zaid bin Harithah. Tapi bila tiba sahaja dua sahabat tadi, orang Islam terus mengerumuni, nak tahu berita yang sebenar. Kalau orang tak tabayun, terus terima berita orang munafik tadi, terus sedih, terus buat hal. Kalau tak tabayun, sebab tu pentingnya tabayun. Tabayun maknanya kita cek, kita periksa berita yang disampaikan. Akhirnya ternyatalah kepada mereka bahawa umat Islam mendapat kemenangan. Allahu Akbar. Berita yang sebenar sebaliknya pula. Yang hakikat sebenarnya iaitulah berita kemenangan orang-orang Islam di medan Badar. Maka suasana pun diselubungi dengan keriangan dan kegembiraan. Kalau tadi itu mungkin suram suasananya, tapi dapat berita kemenangan, terus gembira sahabat-sahabat ni. Seluruh pelosok Madinah Al-Munawwarah mula berkumandang dengan suara tahlil, yakni Alhamdulillah, dan takbir, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Jadi orang Islam bila menang, tuan-tuan jangan hore, jangan nak sebut sekarang terlepas pula. Jangan yang lain daripada itu. Ucapkanlah Alhamdulillah. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu betul. Allahu Akbar. Itu betul. Maknanya semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketua-ketua orang Islam yang berada di Madinah segera pergi ke Badar untuk mengucapkan tahniah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas kemenangan yang luar biasa itu. Tak sempat Nabi SAW tiba ke Madinah, mereka pergi jumpa Rasulullah SAW. Mereka keluar kerana gembira sangat, tak sabar-sabar nak tunggu kedatangan Nabi, tak sabar, mereka pergi menghadap Rasulullah SAW untuk mengucapkan tahniah. Sayyidina Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu berkata, berita kemenangan itu sampai kepada kami ketika kami sedang meratakan tanah kubur Ruqayyah puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan isteri kepada Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamanahkan saya dan juga Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu menjaganya Sayyidatina Ruqayyah. Sayyidatina Ruqayyah merupakan isteri kepada Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Dan Sayyidina Uthman bin Affan ni dia mengahwini puteri Nabi sallallahu alaihi wasallam dua orang, tuan-tuan. Sebab tu dia digelar sebagai Dzun Nurain, yang memiliki
dua cahaya, sebab dua kali menjadi menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan sikit sebanyak perbincangan kita pada malam yang berbahagia ini memberikan manfaat dan juga pencerahan yang baik buat kita semua tentang berita kemenangan orang-orang Islam di medan Badar, menambahkan mudah-mudahan rasa cinta dan kasih kita kepada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat baginda ridwanullahu taala alaihim ajma'in, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, segala kekurangan kelemahan daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.